Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nur Ain binti Muhammad Saleh dan juga ahli kumpulan saya yang lain iaitu Aida Adira binti Muhammad Firdaus, Muhammad Uzair Irsyad bin Nur Azrul, Izzati Najwa binti Muhammad Yusof, Jisandra Pawista dan juga Amir Izzuddin bin Masli. Kami semua dari SR2433B Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi semester 3. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang biografi dan riwayat hidup yang di-Pertua Negeri Sarawak yang disanjungi Tuan Yang Terutama Tuan Tinggi Dr. Haji Ahmad Zaidi Adrus Mohamed Noor. Sebelum kami memulakan dengan seluruh pembentangan, saya ingin berkongsi kepada anda tentang isi kandungan pembentangan kami pada hari ini. Yang pertama, kami akan mengulas tentang pengenalan dan juga objektif kajian. Yang kedua, penglibatan tokoh dalam segi pendidikan dan juga politik. Ketiga, kesan etika dan peradaban zaman pemerintahan kepada masyarakat. Yang keempat, sumbangan tokoh. Yang kelima, cabaran yang dihadapi. Dan juga yang keenam, kesimpulan. Objektif kajian kami adalah untuk mengkaji latar belakang kehidupan Tun Datuk Patinggi Dr. Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Mohamed Noor seawal zaman kolonisasi sehinggalah penglibatan dalam masyarakat Sarawak. Seterusnya, mengkaji kesan etika dan peradaban Tun Datuk Patinggi Dr. Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Mohamed Noor dalam memartabatkan masyarakat di Sarawak. Dan yang ketiga, mengenal pasti corak sumbangan dan cabaran beliau dalam memajukan kegemilangan masyarakat di Sarawak. Tun Datuk Patinggi Dr. Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Mohamed Noor adalah Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang kelima. Beliau dilahirkan pada 29 Mac tahun 1924 di Sungai Rajang berdekatan Kampung Daro dan meninggal dunia pada Disember 5 tahun 2000. Beliau dilahirkan dalam keluarga petani dan seterusnya diangkat oleh keluarga Sharifah Mai berasal dari keluarga ternama iaitu Sharif Masahur ketika beliau masih lagi kecil. Beliau bersekolah rendah di Sekolah Chung Hua dan Sekolah Abang Ali. Dan seterusnya, beliau bersekolah menengah di Sekolah St. Thomas, Kuching dan kemudiannya ke Anglo-Chinese School. Tun Ahmad Zaidi seterusnya belajar secara ringkas di Maktab Sultan Idris di Tanjung Malim dan Sekolah Veterinari Bui Tenzok di Bogor, Jawa. Beliau adalah individu yang memulakan maktab latihan perguruan yang pertama di Sarawak. Beliau dilantik untuk menjadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang kelima bagi menggantikan Tun Abdul Rahman Yaakob pada tahun 1986 dan beliau juga adalah Gubernur Negeri Sarawak. Tun Ahmad Zaidi juga adalah Sarawak Bumiputra yang pertama menerima ijazah sarjana MA di University Edinburgh, Britain. Saya akan menyerahkan slide seterusnya kepada pembentang yang kedua. Assalamualaikum, nama saya Aida Adira binti Muhammad Firdaus. Saya dari SR 2433B. Pelibatan Tun Ahmad Zaidi semasa zaman kolonial dari segi pendidikan ialah pada tahun 1936, beliau merupakan satu-satunya pelajar Melayu yang belajar di St. Thomas Kuching yang sedang menduduki peperiksaan junior Cambridge pada tahun 1938. Dan dia juga merupakan pelajar Bumiputra yang pertama lulus peperiksaan itu. Pada bulan November 1940, beliau dilantik oleh Pengarah Pendidikan untuk menjadi Nazir Sekolah-Sekolah Melayu. Ahmad Zaidi memasuki Maktab Perguruan Sultan Idris selama 3 tahun yang berada di Tanjung Malim, Perak untuk belajar. Pada tahun 1948, Ahmad Zaidi diterima sebagai guru dengan gaji permulaan sebanyak RM85 sebulan. Pada hujung tahun iaitu bulan Oktober, beliau disahkan ke Jawatan Pegawai Kerajaan di Jabatan Pendidikan dengan gaji sebanyak RM120 sebulan. Pada tahun 1954, beliau menjadi Bumiputra yang pertama di Sarawak yang mendapat ijazah apabila beliau diiktirafkan ijazah sarjana dalam bidang politik ekonomi. Beliau mendaftarkan diri di Universiti London untuk mendapatkan sijil perguruan. Dari segi politik pula, pada tahun 1956, orang Melayu telah memujuk Tun Ahmad Zaidi untuk menerima jawatan pemangku Presiden Barisan Pemuda Sarawak iaitu PBB
dan beliau telah menerima dan memegang jawatan tersebut sehingga 1963. Pada tahun 1963 pula, beliau telah dilantik oleh Pegawai Pendidikan Bahagian di Kuching. Namun selepas berlakunya pemberontakan Brunei, beliau telah ditahan di dalam rumah. Pada 16 September, Sarawak telah berjaya meraih kemerdekaan melalui pembentukan Malaysia. Pada tahun 1979 pula, Ahmad Zaidi tidak dimasukkan sebagai calon dan pilihan raya dan beliau telah mula memasuki bidang perniagaan seperti menanam, buat markisar bersama Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Haris Saleh ketika berada di Sabah. Pada tahun 2000, beliau sekali lagi dilantik untuk menjadi Yang di-Pertuan Negeri Sarawak untuk tempoh 7 tahun. Beliau merupakan orang yang paling lama untuk berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Negeri di Malaysia. Pada 5 Disember tahun 2000, Tun Ahmad Zaidi telah kembali ke rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zairsyad bin Noor Azrul. Untuk slide yang seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan etika dan peradaban zaman pemerintahan kepada masyarakat. Pertama adalah prinsip dalam mengutamakan keterlibatan rakyat. Tun Zaidi dianggap sebagai nasionalisme pertama dan ulung. Bukan sahaja kerana beliau rapat dengan rakyat serta berjaya membangkitkan semangat nasionalisme, tetapi memberi contoh terbaik. Beliau mencuba dengan sabar untuk menggerakkan rakyat supaya berfikir tentang cara terbaik dan aman untuk mendapatkan kemerdekaan. Rakan-rakan Tun menghabiskan banyak masa bersama-sama golongan rakyat ini, berbual-bual dengan mereka, dan sepanjang bersama-sama mereka menyari matlamat sebenar yang mahu dicapai oleh Tun Zaidi dan perkara yang cuba beliau sampaikan kepada rakyat. Saya terpaksa menggunakan pengajaran yang beliau sampaikan dalam konteks Sarawak mereka dalam Malaysia. Kedua adalah mewujudkan hubungan yang baik bersama rakyat. Sewaktu beliau menjadi menteri, beliau cuba memulakan program perumahan untuk rakyat. Apa saja yang ada, bincangkan bersama-sama Tun Zaidi tentang kerja beliau, tentang kerja anda, sedar beliau melakukan segala tanpa mengharapkan sebarang balasan. Tun juga sedia melakukan pengorbanan, malah pengorbanan peribadi dalam membina satu bangsa, dan kerana ini Sarawak amat bertuah kerana mempunyai beliau sebagai ketua negeri. Tun merupakan individu yang menjadi asas dan beliau tahu apa yang dimahukan oleh rakyat. Contohnya, yang diberikan dalam menjaga kemerdekaan rakyat, bekerja betul lumus tanpa mengharapkan balasan. Sebaliknya, sedia melakukan pengorbanan penuh kesabaran dan keberanian merupakan contoh terbaik yang perlu ada pada seorang ahli politik yang benar-benar mementingkan rakyat. Okey, yang ketiga adalah kepentingan dasar keprihatinan terhadap masyarakat. Sikap keprihatinan beliau ini amat jarang ditemui kerana manusia sering diajar untuk patuh dan sikap prihatin adalah sukar ditemui pada waktu itu. Tun Zaidi selaku seorang kaki tangan kerja tidak pernah menghasut rakyat untuk berjuang, sebaliknya cuba menedarkan rakyat. Oleh sebab itu, pihak British tidak dapat mengambil tindakan disiplin terhadap beliau, sebaliknya kerap memindahkan beliau ke serata tempat di Sarawak. Tindakan ini sebaliknya memberi peluang kepada beliau untuk membangkitkan kesedaran di kalangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Assalamualaikum, nama saya Izzati Najwa binti Muhammad Yusof dari SR2433B. Hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang sumbangan Tun Ahmad Zaidi Edrus kepada masyarakat negeri Sarawak khususnya. Saya pasti semua sedia maklum akan pelantikan Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Edrus oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak bagi menggantikan Tun Abdul Rahmat Yaakob semenjak 22 tahun setelah kemerdekaan Sarawak selama 15 tahun lamanya sehingga penggal ketiga pada tahun 2000 sebelum beliau dimamah usia. Sepanjang pelantikan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri, beliau telah bertanggungjawab sekaligus memainkan peranan besar selaku Ketua Kerajaan Negeri selain turut memainkan peranan dalam bidang kehakiman dan pentadbiran. Selain itu, beliau juga dikatakan mempunyai kuasa pengampunan mutlak sebagai sumber kehormatan dan kedaulatan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Justeru itu, beliau digalakkan untuk melantik Ketua Menteri dan Ahli Exco khusus buat sesetengah sektor bagi membantu beliau menjalankan tugas pentadbiran negeri.
Untuk pengetahuan semua, yang di-Pertua Negeri tidak dibenarkan untuk memiliki sebarang jenis perniagaan mahupun mengaut keuntungan selain turut dilarang untuk menyertai aktiviti komersial. Oleh sebab yang demikian, peranan Tun Ahmad Zaidi selaku pemimpin negeri Sarawak wajar dipandang tinggi atas jasanya memerintah negeri Sarawak selama 15 tahun. Tanpa Tun Ahmad Zaidi, siapalah Sarawak di mata dunia? Ungkapan ini sesuai diungkapkan sebaris dengan pelibatan Tun Ahmad Zaidi selaku pemangku Presiden Barisan Pemuda Sarawak pada tahun 1956 yang dikerahkan sebagai sebuah organisasi untuk menyatukan rakyat Bumiputera ke arah kemerdekaan negeri Sarawak. Atas kebolehan beliau sebagai pemimpin organisasi, beliau nekat untuk bekerjasama dengan Tun Ghazali Syafiee dan Tunku Abdul Rahman bagi merealisasikan usaha beliau memerdekakan Sarawak selaras dengan pergerakan untuk membentuk Malaysia. Walaupun berdepan ugutan dan ancaman, ia tidak sesekalipun menggugat sifat nasionalisme dalam diri beliau. Malahan, beliau semakin berani mengorak langkah beralih ke fasa pembentukan kerajaan baru. Atas jasa dan sumbangan beliau selaku pemimpin yang berwibawa, beliau dianugerahkan sebanyak 10 darjah kehormatan dari Malaysia semenjak 1981 sehingga 1997. Di samping itu, beliau turut merangkul sebanyak 4 pingat dan gelaran kehormatan dari negara jiran iaitu Brunei dan Indonesia pada tahun 1986 sehingga 1993. Perkara ini mungkin tidak lagi asing pada pandangan kita sebagai penduduk negeri Sarawak apabila melihat sejumlah tempat seperti institusi pendidikan, fasiliti sukan serta jalan utama yang menghubungkan beberapa daerah di Sarawak seperti yang terdapat di Sibu dan Kuching banyak menggunakan nama beliau iaitu Tun Ahmad Zaidi Edrus. Hal ini membuktikan bahawa sumbangan beliau banyak memberi manfaat kepada negeri Sarawak khususnya sekaligus bagi memastikan nama Tun Ahmad Zaidi Edrus tidak akan lekang dari mulut penduduk tanah air kita. Untuk cabaran, pada Disember 1941, Maktab Pengguruan Sultan Idris telah ditutup dan Ahmad Zaidi terpaksa berangkat ke Singapura dengan menaiki kereta api. Ahmad Zaidi telah berkhidmat sebagai ketua seksyen dalam pasukan bantuan perubatan dan beliau telah terlibat dalam kerja-kerja menyelamat sehingga British menyerah diri pada 15 Februari 1942. Selepas peperangan itu telah tamat, Ahmad Zaidi telah kembali ke Sibu dengan menaiki kapal Jepun melalui Saigon dan Miri. Pada 23 November, Ahmad Zaidi merancang untuk pulang ke Sarawak, tetapi rancangan beliau tidak berjaya apabila beliau mengetahui pegawai-pegawai muda Indonesia telah diserang oleh Belanda dan Ahmad Zaidi telah terperangkap di Kalimantan. Pada 1947, Ahmad Zaidi terpaksa menyorok daripada Belanda kerana beliau telah dicari oleh Belanda dan Ahmad Zaidi telah membuat perundingan dengan pegawai atasan dia. Dan pada bulan Disember, Ahmad Zaidi telah berjaya melepaskan diri daripada kepungan Belanda dan beliau telah melarikan diri ke Singapura. Pada 28 Mei 1953, selepas Ahmad Zaidi telah pulang ke Scotland, Ahmad Zaidi telah jatuh sakit dan didapati terkena jangkitan cacing halus dan tetapi beliau tetap meneruskan pengajian beliau. Selepas Ahmad Zaidi ditukar ke Semanggang dan telah dihantar ke Singapura buat seketika, Ahmad Zaidi juga turut dikaitkan dengan peristiwa pemberontakan Brunei pada 7 Disember di mana 100 orang telah terbunuh
dan 1.800 orang telah ditahan oleh pihak British. Pada peristiwa itu, Ahmad Zaidi sentiasa diawasi di Simanggang. Selepas pelantikan pada 28 Januari dan beberapa minggu selepas pemberontakan British, Ahmad Zaidi telah ditahan selama beberapa hari, dan setelah itu beliau mengambil keputusan untuk pulang ke Kuching. Ahmad Zaidi bersama rakan-rakannya dalam BPS telah ditahan dan dikenakan hukuman penjara antara setahun atau seumur hidup. Pada 14 September, Ahmad Zaidi telah berjaya menyelinap keluar melepasi kawalan keselamatan yang begitu ketat, dan beliau berlepas ke Kalimantan, Indonesia dengan menaiki perahu. Ahmad Zaidi telah membuat keputusan untuk pulang ke Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Izrin Masli. Baiklah, sebagai kesimpulannya, kita boleh menjadikan beliau sebagai role model harian kita, di mana dengan menjadikan beliau sebagai role model dapat meningkatkan martabat diri, bangsa, agama dan negara. Ini telah terbukti ketika mana kita wajar menjadikan beliau sebagai role model apabila beliau dalam aspek menuntut ilmu sangat tinggi. Hal ini terbukti pada tahun 1940 ketika mana dia belajar di Kolej Idris Sultan Tanjung Malim. Beliau belajar sehingga serangan Jepun berlaku pada tahun 1941 dan beliau terpaksa melarikan diri ke Singapura. Namun begitu, beliau tidak menjadikan ia satu penghalang beliau dalam menuntut ilmu, sehingga kan dia dimartabatkan dengan anugerah dalam ketinggian ilmu beliau. Selain itu juga, beliau menentang secara keras-kerasan mengenai penjajah yang datang ke Malaysia dengan membawa ideologi yang boleh menjadikan perkara negatif terhadap Malaysia. Selain itu, kita tahu dengan adanya prinsip berikut, beliau wajar dijadikan tokoh yang kita patut sanjungi kerana aspek cinta akan negara amat tinggi dalam diri beliau, dan pelbagai aspek yang kita boleh belajar daripada beliau. Namun begitu, ini adalah antaranya yang kita wajar contohi, dan saya berharap anak-anak muda wajar menjadikan beliau pedoman hidup bagi menjadikan diri sebagai seorang insan yang lebih berguna di masa hadapan kelak. Terima kasih.